warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadis ke-33 Anil Miqdad ibni Ma'di Karibah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadayhi wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Daripada Miqdad ibn Ma'di Karibah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak memakan seseorang daripada kamu akan sesuatu makanan yang lebih baik dari makanan yang diusahakannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam adalah makan dari usahanya sendiri. Manusia diciptakan dengan diberikan tiga tanggungjawab. Yang pertamanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdikan diri. Yang keduanya menjadi khalifah. Khalifah ini menjadi pemimpin, menjadi pelaksana kepada perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, pentadbir sekalian alam. Siapa yang melaksanakan pentadbiran itu? Kita sebagai khalifah. Melaksanakan segala yang disuruh, menjauhkan segala yang dilarang, mengikut benar-benar apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tanggungjawab yang ketiga bagi manusia apa dia? Memakmurkan bumi, dengan melakukan kerja-kerja, urusan-urusan yang bertujuan memakmurkan. Kita jadi arkitek, kita jadi lawyer, kita jadi doktor. Ini semua kerja-kerja memakmurkan bumi, memakmurkan kehidupan manusia. Itu juga diperintahkan oleh Allah dan dapat pahala. Ianya juga adalah ibadah. Kalau kita lihat definisi kepada ibadah ialah apa dia? Kullu ma yuhibbullah wa yardah. Semua yang Allah Ta'ala suka, semua yang Allah Ta'ala redha, ianya ibadah. Kita kerja, kita bertanam, kita berusaha, ianya ibadah, dapat pahala. Bukan nanti ibadah khusus saja, ibadah-ibadah yang lain juga adalah ibadah. Walaupun ibadah umum, selagi ianya adalah perkara yang disukai oleh Allah, yang diradai oleh Allah, ianya adalah ibadah. Hadis ini menceritakan bahawa galakan untuk kita berusaha, bekerja, tidak malas, tidak hanya meminta-minta. Kita kena bekerja, berusaha. Ini dah habis PKP, habis PKPB, PKPP, tak? Ramai yang dia tak boleh sesuaikan diri dia. Dia dah seronok dengan duduk rumah, lantaran berat untuk pergi kerja, malas nak pergi pejabat, malas nak pergi ke kebun, ke ladang, dah duduk di dalam rumah berbulan-bulan, lalu susah untuk perbetulkan, nak sesuaikan diri dengan normal baru. Normal baru ni bukan maknanya tak perlu kerja, perlu kerja, tapi dengan cara-cara, dengan SOP tertentu, jaga kita punya social distance, walaupun pun kena bekerja.
Kerana kerja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para anbiya, para nabi bekerja. Nabi Daud alaihissalam sebagai tukang besi, Nabi Nuh alaihissalam sebagai tukang kayu, Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja yang mengatur pemerintahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha memelihara kambing pada waktu kecilnya, berniaga pada waktu remajanya, dan memimpin negara setelah baginda berhijrah ke Madinah dan seterusnya. Begitu juga kalangan para sahabat, ada yang berniaga seperti Abu Bakar, Umar. Begitu juga Uthman ibn Affan, Abdul Rahman bin Auf, yang mereka berdua ini berniaga secara besar-besaran. Ada yang bertani. Begitu juga para ulama, mereka juga bekerja untuk memenuhi, menampung saraan kehidupan. Ada yang menjadi al-attar, al-attar ni peniaga minyak wangi. Al-qaffal menjadi tukang kunci. Al-mawardi menjadi peniaga air mawar. As-saigh tukang emas. Al-warraq peniaga kertas. As-sabbagh tukang celup kain. Az-zayyat penjual minyak dan sebagainya. Jadi Islam adalah agama yang menuntut supaya kita bekerja. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, yang aktif, yang bersemangat, khairun lebih baik, wa ahabbu ila Allah dan lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah minal mu'minid dha'if daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau kita mau jadi orang yang dikasihi oleh Allah, kita kena jadi orang yang aktif, yang bersemangat, yang bekerja, yang bersungguh bila buat satu-satu kebaikan. Dalam hadis yang lain Allah Ta'ala nyatakan, Nabi SAW nyatakan, innallaha yuhibbul ladzina idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat kasih kepada seseorang yang apabila dia melakukan satu-satu amalan, yakni amalan-amalan yang baik, an yutqinahu, bahawa dia melakukan dengan tekun, dengan itqan, dengan penuh kesungguhan, tidak melakukan sambil lewa, tidak acuh tak acuh, tidak seperti melepaskan batuk di tangga. Islam menuntut supaya kita buat satu-satu perkara dengan bersungguh-sungguh. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharasan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharasan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Ini satu lagi kerja mulia, iaitu tentang bertanam, menjadi petani. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada daripada seorang muslim yang menanam satu-satu tanaman kecuali apa sahaja dimakan daripadanya itu melainkan menjadi sedekah. Bila dia tanam, dimakan daripada tanaman itu, sama ada dia jual ataupun dicuri orang ke, atau dia bagi sedekah, dia bagi pemberian ke, dia dapat pahala sedekah, menjadi sedekah. Dan apa yang dicuri orang daripadanya juga menjadi sedekah. Orang curi pun dia dapat pahala sedekah, dan tidak diambil daripadanya oleh seseorang kecuali semuanya itu menjadi sedekah. Dan pada riwayat lain bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak menanam oleh seorang muslim akan satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung kecuali semuanya itu menjadi sedekah baginya sampai pada hari kiamat. Ini kerja yang kita kena buat. Orang yang buat kerja ni bijak. Kerja ini termasuk juga sebagai amal jariah kita. Jariah kita. Apa dia? Bertanam. Bertanam. Ayah kita dulu tanam pokok durian ni dah. Dia dah 60 lebih dah. Ayah ni tanam durian ni untuk siapa? Untuk hampa lah, kata ayah ni tadi. Untuk Komal lah, katanya. Iyalah, memang dia pun tak ada makan.
dia pun mati, kita yang makan. Dapat tak pahala? Itulah amal jariah dia. Orang yang bijak dia sentiasa rebut 3 perkara yang Nabi sebut dalam hadis. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu, bila mati anak Adam terputus amalannya. Melainkan 3 perkara, sedekah jariah. Ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariah ni tanaman-tanaman ni sedekah jariah yang berpanjangan. Kita dah mati, orang makan lagi buah-buahan yang kita tanam, pahala kita dapat. Ilmu yang dimanfaatkan, disebarkan, diamalkan, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kita cerita ni cerita tentang tanaman. Menanam satu pohon itu sudah mendapat pahala, walaupun hasilnya masih belum dapat dinikmati oleh orang yang bertanam. Walaupun misalnya hanya dimakan oleh binatang atau dicuri orang, maka ia adalah dikira sebagai satu sedekah yang akan didapatkan pahalanya pada hari akhirat kelak. Jadi orang yang bertanam ini tidak akan rugi selama-lamanya. Tanam dapat pahala dah. Kenapa dapat pahala? Daripada tanaman itulah berlakunya fotosintesis, ada respirasi, keluarnya oksigen, manusia boleh sedut oksigen, adanya kestabilan dalam ekosistem, sangat berfungsi tanam-tanaman ni, tumbuh-tumbuhan ni. Tempat berpautnya burung-burung, serangga-serangga, semua itu pahala. Dan kalau kita tengok pun apa yang kita makan hari ini adalah hasil daripada tanaman orang dulu-dulu. Kalau kita tanam, kita semai pula biji benih umpamanya, bagi pula orang, masya-Allah. Ada pokok tin di rumah, tanam saja-saja. Kalau ada rajin, kita beli polybag, pacak dia punya cutting tu, tumbuh, bagi kat jiran, bagi kat siapa-siapa. Mahal ni pokok tin, RM100, RM80 satu anak pokok tin. Dia tanam, dia makan, kemudian dia sedekah pula pada orang lain, kita dapat pahala, berpanjangan pahala itu. Jadi kita kena rebut. Apatah lagi kalau kita tanam tanaman yang lebih banyak, yang lebih luas. Kalaupun ada sawit, ada getah, kita tanam pula tanaman integrasi. Tak cukup kita tanam sawit ni 3 tahun 4 tahun baru dapat hasil. Tanamlah tanaman integrasi. Ada lebih kurang 14 jenis tanaman integrasi yang sesuai untuk ditanam di sekitar pokok getah, pokok sawit umpamanya. Ada pokok cabai, pokok lada hitam, pokok-pokok yang lain, bahkan pokok-pokok durian, musangking pun boleh tanam di sekitar kebun sawit, kebun getah. Hari ini kalau kita betul-betul usahakan pertanian, ianya adalah satu pendapatan, satu perniagaan. Cuba kita tengok hari ini musangking berapa sekilo? RM70 musangking. Tolak pun RM55, RM50. Kalau sebiji itu 2 kilo, macam mana? RM110. Memang boleh buat duit kalau kita rajin. Duit pun dapat, pahala sedekah pun dapat, kalau kita buat sungguh-sungguh. Sebab itu Islam suruh kita buat sungguh-sungguh. Jangan pakai sistem 4T, kan? Tanam, tinggal, tumpah. Tumpah ni matilah, orang parit cakap, kan? Tanam, tinggal, tumpah. Dia nak tanam, tinggal tuai, tak ada. Nak benda yang istimewa, hasil yang baik, mesti kena sungguh-sungguh. Tak ada yang hasil yang baik tak perlu sungguh-sungguh. Tak. Musangking tu harganya mahal, lagi teruk kena jaga. Kena bobor dia punya penutup tu sampai ke 4 kaki 5 kaki, dah keluar daunnya baru kita buka. Kena jiru air selalu. Bukan boleh terus tanam kemudian terbayang musangking, tak payah beli dekat kedai, dekat kedai buah. Jadi tak ada, kena sungguh-sungguh. Jadi orang yang bertanam ni dia bijak sekali, kerana dia dapat pahala yang berpanjangan, yang jariah. Dimakan oleh tumbuh-tumbuhan, dimakan oleh serangga,
dimakan oleh binatang, jadi orang yang menanam itu dapat kelebihan, walaupun dicuri ataupun kita jual pun sekali, kita jual sekalipun buah-buahan itu kita dapat pahalanya, kerana dengan sebab kita menanamlah orang lain dapat menikmati hasilnya. Sebab itu kita tak boleh sombong bongkak hidup atas muka dunia ni, kerana kita bergantung pada orang lain. Kalau tak orang tanam, kita tak dapat. Ni baju ni bukan boleh kita pakai terus je, kena daripada kapas yang ditanam, kemudian dipintal menjadi benang, kemudian dibuat kain. Kapas ni pula tadi nak tanam bukannya boleh campak je, kena ada cangkul, kena cari orang yang buat besi, perlu kepada tanah, kepada air. Jadi pergantungan kita sesama kita ni saling memerlukan tali menali, kait mengait antara satu sama lain. Justru tak sepatutnya kita sombong dan bongkak. Baik, hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hina yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamami wa yaftahu laha abwab as-sama' wa yaqulu ar-rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan pemimpin bila dia berlaku adil. 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Pertama, orang yang berpuasa ketika berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang yang kena zalim, maka Allah Ta'ala akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya akan pintu langit, dan ia berfirman, demi kebesaranku pasti aku akan tolong walaupun setelah beberapa masa nanti. Jadi 3 golongan ni doanya tak ditolak oleh Allah. Pertama sekali, iaitu orang yang berpuasa, khususnya ketika dia berbuka. Kemudian pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak ditolak juga doanya. Sebab itu kelebihan orang yang adil dalam pemerintahannya sangat banyak. Dalam kepimpinannya sangat banyak. Dia pimpin keluarga, dia pimpin masjid, dia pimpin kampung, dia pimpin negara dan negeri. Bila dia berlaku adil, sangat banyak kelebihannya. Doanya dimakbul oleh Allah, tak ditolak. Mendapat naungan, yauma la dhilla illa dhilluh, kata Nabi. Nombor 1 yang Nabi sebut, 7 golongan yang dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah itu. Nombor 1 Nabi sebut apa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil dapat naungan, dapat pemeliharaan kepada Allah pada hari akhirat nanti. Tapi bukannya mudah, kita kena mengusahakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Bila kita jadi pemimpin, kita kena laksanakan kepimpinan kita dengan seadil-adilnya. Begitu juga tak ditolak doa orang-orang yang dizalimi wa da'watul mazlum. Allah Ta'ala akan mengangkatnya doanya ke atas awan dan membukakan baginya akan pintu langit, dan ia berfirman, demi kebesaranku pasti ia akan aku tolong walaupun setelah beberapa masa nanti. Hadis seterusnya, malam ni kita habis dengan kitab ni, senang. Lama dah tak ngaji ya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, peniaga yang jujur dan amanah itu akan dihimpunkan bersama dengan nabi-nabi dan para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat nanti. Ini kelebihan orang yang berniaga. Syaratnya dia berniaga dengan jujur dan amanah. At-tajirus saduqul aminu, orang yang berniaga jujur dan perniagaannya, amanah dalam perniagaannya, ma'an nabiyyin, dihimpunkan dengan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, yakni pada hari kiamat nanti.
besarnya kelebihan orang yang berniaga. Sebab itu Nabi juga berniaga, pendapatan yang sangat lumayan bagi orang yang berniaga, dan dia dapat kelebihan yang banyak, termasuklah digolongkan bersama para nabi dan siddiqin, juga syuhada pada hari kiamat nanti. Syaratnya dia menjadi at-tajirus saduq, at-tajirus saduqul aminu, peniaga yang benar, yang jujur dalam perniagaannya. Hadis ke-27, an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberi rahmat kepada seorang yang berlebih kurang bila menjual, berlebih kurang bila membeli, berlebih kurang bila menagih hutang. Bertolak ansur atau berlebih kurang dalam jual beli dan hutang piutang adalah sangat baik, sekali dalam dunia perniagaan. Misalnya ada tawar menawar dalam harga, ada potongan tertentu, ada bonus. Dari segi pembayaran pula boleh bertangguh, untuk masa tertentu. Kalau si penjual rasa dirugikan, harga boleh dibincang semula. Begitu pula kalau si pembeli rasa tertipu, maka harga boleh dikaji semula, dan seterusnya. Jadi ada sikap keterbukaan dan di antara semua pihak yang terlibat dalam urusan perniagaan. Maka dasar ini sangat diredai oleh Allah Ta'ala dan akan membawa berkat dalam perniagaan. Apa kata Nabi SAW? Rahimallah, Allah memberi rahmat kepada rajulan samhan idza ba'a, seorang pemuda yang samhan, yang berlebih kurang ketika menjual. Jangan tak ada tolak ansur, tak boleh, kena harga ini juga, ataupun ini, kadang-kadang lagi kawan-kawan lagi diletak harga mahal, kan. Jadi kita ada tolak ansur. Oh dah beli banyak, tak apa, kita bagi. Oh ni dah regular customer. Oh tak cukup duit, tak apa, balik, kita tulis dulu, apa dalam buku ke apa ke. Jangan sekali-kali jadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi golongan mutaffifin. Siapa di mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila dia pergi kedai orang, ditimbang barang untuk dia, dia nak cukup, tak cukup lagi ni, bubuhlah lebih sikit. Dia nak orang bagi lebih, dia nak orang bagi cukup untuk dia. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila dia timbang untuk orang, yukhsirun, dia rugikan orang. Ini orang yang dihina, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kira cerdik dia je. Bila dia timbang untuk orang, dikurangkan. Bila orang timbang untuk dia beria-ria suruh cukup. Dia tak cukup lagi timbang ni, bubuh lagi sikit. Kita kena samhan, mesti ada berlebih kurang, jangan keterlaluan dalam jual beli. Wa idza ishtara, begitu juga bila membeli, berlebih kurang, tak apa, tak cukup, tak apa, Allah ini je ada ni, tak apa, kita tak kisah. Orang yang memberi itu bagilah yang terbaik. Kita yang menerima ni, kita berlapang dada, kita berlebih kurang, tak apa. Wa idza qada, begitu juga apabila menagih hutang. Hutang ni tuan-tuan, bila kita bagi hutang, selama orang tu berhutang, selagi itulah dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hutang yang kita bagi. Bila kita tambah tempoh, digandakan lagi pengampunan Allah pada kita. Dia janji sebulan, bukan? Ini duit 1,000 sebulan ya. Okey. Sampai sebulan, saya tak mampu lagi bayar 1,000 ni. Macam mana ni? Tak apa, tambah lagi sebulan. Tambahan sebulan tu
dia punya 1000 tadi masa sebulan tadi, Allah Ta'ala ampun dosa. Bila kita bagi tambahan tempoh, bagi penangguhan, pengampunan untuk kita tu digandakan lagi. Sebab itu untung kalau kita jadi orang yang bagi hutang pada orang lain. Jangan ingat bagi hutang ni rugi, tak. Dalam agama, orang yang bagi pinjam, bagi hutang pada orang lain ni untung. Sebab selagi dia pinjam kita punya, selagi itu Allah Ta'ala ampun dosa untuk kita. Kita tak susah, kita tak tahu. Kalau kita susah, baru kita tahu. Ya tak? Orang yang tak ada duit, yang miskin, dia memerlukan, tak ada jalan ini je, jalan pinjam dengan mereka ni macam mana? Bagilah. Hari ni hari dia susah, mungkin satu hari nanti kita juga yang susah. Banyaklah ada hadis ni menggalakkan kita tolong orang. Siapa yang memenuhkan hajat orang lain, Allah akan memenuhkan hajat dia di dunia dan di akhirat. Ya tak? Besarnya kelebihan. Tapi bila dia bayar hutang, apa jadi? Bila dia bayar hutang, terhenti keampunan untuk kita. Dah tak ada dah. Patutnya kita rasa rugi bila orang bayar hutang pada kita, sebab keampunan dah tak ada dah untuk kita, sebab dia dah bayar hutang kita. Justru bagilah orang lain pula pinjam duit kita, kalau kita mampu, supaya bila dia pinjam duit kita tu, keampunan Allah untuk kita. Cuba buat tuan-tuan. Ya tak? Ya, ustaz ni cakap senang lah. Ya tak? Memang. Cubalah. Kalau kita tak mampu bagi banyak, kita bagi sikit. Bukan nak suruh bagi 20-30 ribu. 100-250 ringgit. Dia nak pinjam, kita bagi. Sunat hukumnya mengingatkan orang yang berhutang tu suruh bayar. Sunat. Nak pahala pula sambil-sambil dia berhutang tu, kita nak pahala lagi, kita ingatkan dia. Sajalah nak ingatkan, mereka ada berhutang dengan teman 1000. Kalau ada kemampuan bayar lah, itu janjinya sebulan, ini dah 3 bulan. Oh ya, tak ya juga, dapat pahala kita mengingatkan dia suruh bayar hutang. Orang yang berhutang pula, dia kena bayar walaupun tak dituntut. Hutang mesti dibayar walaupun tak dituntut. Kamu tak ada minta pun, kena nanti minta. Hari itu kamu masa nak minta, nak berhutang, lembut gigi dari lidah. Lepas tu bila dah tak bayar ni, dah jadi musuh pula. Lari-lari daripada aku. Kenapa? Tak bayar tak apalah, jangan jadi musuh pula. Kawan kita tetap kawan. Jadi kalau kita laksanakan adab berhutang cara Islam ni, selamat hidup kita. Tak boleh kita syaratkan pertambahan, dia jadi riba. Hutang 1000 sebulan, nanti kamu bayar 1200, itu riba, haram hukumnya. Tapi kalau dengan sukarela, si yang berhutang itu nak bayar lebih, ini 1000, saja aku nak bagi 1100. Sunat hukumnya memulangkan lebih daripada yang dipinjam. Kita pinjam secupak, pulangkan segantang umpamanya. Jadi sunat hukumnya bagi lebih. Ini pun jarang kita buat. Pinjam berapa hari tu? 1000 yang nah 1000 je. 3-4 bulan, bertahun, 1000 juga pulang. Kalau ada duit lebih, bagilah lebih. Memang tak ada masalah, selesai hutang tu. Tapi kita orang berbudi, kita berbahasa, tak? Kena reti bahasa. Dan kita orang tolong kita kena tolonglah, hargai pertolongan dia. Bayar lebih, tak apa ni aku bagi lebih. Sunat hukumnya pulangkan lebih daripada yang kita berhutang. Jadi mesti ada samhan, ada berlebih kurang bila menjual, membeli, berhutang, menagih hutang dan sebagainya. Hadis ke-38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghladha lahu fa hamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala thumma qala a'tuhu sinnan mithla sinnih qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnih
qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW kerana mahu menagih hutang dari baginda, dan ia mahu mengesatkan perkataannya di hadapan baginda. Seorang lelaki ni, Nabi pernah berhutang dengan dia, lalu dia datang minta hutang dengan Nabi, mengeluarkan kata-kata kesat pada Nabi, menghina Nabi, menghina keturunan Nabi. Lalu baginda melihat keadaan ini, hampir-hampir saja ada sahabat-sahabat Nabi melakukan sesuatu yang kasar terhadap orang tadi. Ada yang sahabat-sahabat geram dengan si Fulan yang minta hutang pada Nabi ni dengan cara kasar, menggunakan kata-kata yang kesat. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia berbuat demikian, tak apa, biar. Kerana orang yang memiliki hak itu ada kebenaran untuk bercakap sesuatu. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, bayarkan kepadanya seekor kambing yang sama umurnya dengan yang aku hutang dahulu. Lalu sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua umurnya dari umur yang engkau berhutang dulu. Maknanya tak ada kambing kecil macam hari itu, yang ada kambing lebih besar lagi, lebih elok lagi. Lantas Nabi SAW menjawab, bayarkanlah kepadanya, bagi tak apa, kambing besar pun tak apa. Kerana orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Ini dia hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sunat hukumnya kita bayar hutang lebih daripada yang kita ambil dahulu. Kita ambil 1000, pulang 1100 kan. Ambil kambing yang kecil, pulang kambing yang besar. Nabi SAW nyatakan, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Ialah yang paling baik cara dia membayar hutang. Hadis ke-39, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah? Qalu bala. Qala islahu dhatal baini fa inna fasada dhatil baini hiya al-haliqah. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendakkah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih tinggi daripada darjat puasa, lebih tinggi daripada darjat sembahyang dan sedekah yang sunat? Sahabat-sahabat, ya kami mahu, tunjukkanlah kami wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, iaitu kamu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, kerana kejahatan persengketaan itu membawa kepada kemusnahan agama. Jadi Islam adalah agama perdamaian yang menyeru kepada perpaduan, yang menyeru kepada kesatuan, yang mau mengelakkan pergaduhan dan permusuhan. Nabi kata, la yadkhulul jannata qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kita kena jadi orang yang mau kepada kesatuan, mau kepada perpaduan, mau kepada keamanan, mau kepada perdamaian, mengelakkan persengketaan, mengelakkan perseteruan, mengelakkan persengketaan. Memang hidup kita ni kalau bersengketa, bergaduh dengan jiran tetangga, dengan adik-beradik, stres hidup kita, bukan? Stres. Carilah titik-titik yang boleh menemukan kita, yang boleh mendamaikan kita. Jangan suka cari pasal, jangan suka cetuskan permusuhan, cetuskan persengketaan. Carilah jalan untuk mendamaikan, menyatukan. Kenapa kata Nabi, fa inna fasada dhatil baini hiyal haliqah? Sesungguhnya kejahatan persengketaan itu membawa kepada kemusnahan agama. Bila kita bersengketa, berpecah belah, membawa kepada apa? Kemusnahan agama. Agama akan musnah, agama akan lemah, agama akan ditindas, akan dipermainkan bila kita berpecah belah, bersengketa antara satu sama lain. Jadi
Tetap juga perpaduan itu yang terbaik, tetap juga perdamaian itu yang diutamakan. Wala tanaza'u, kata Allah, fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan tanaza'u, jangan kamu berbantah-bantah, jangan berbalah-balah. Fatafshalu, kamu akan lemah, kamu akan gagal. Wa tadhhab rihukum, dan akan menghilangkan kekuatan kamu. Hilang kekuatan kita kalau kita berbantah berbalah sesama kita. Cari jalan yang boleh menemukan, memperbaiki hubungan sesama kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassu syaribi wa i'fa'ul lihyati was-siwak wastinshaqul ma'i wa qassul azfari wa ghaslul barajimi wa natful ibti wa halqul 'anati wa intiqasul ma'i. Qala ar-rawi wa nasitul 'ashira illa an takuna al-madmadah. Wa an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 perkara termasuk daripada fitrah, yakni menjadi sunnah Rasulullah SAW. Pertama, memotong misai. Kedua, membiarkan janggut, yakni tidak dipotong. Yang sunatnya misai ni diandam, dipotong, dinipiskan. Kemudian janggut ni dibiarkan. Sunat. Dapat pahala sunat. Ketiga, bersiwak, membersihkan gigi. Keempat, mencuci lubang hidung, istinsyaq. Istinsyaq ni kita sedut air, kemudian kita hembus, keluarkan kotoran-kotoran daripada hidung. Wa qassul azfari, mencuci celah-celah jari. Ketujuh, mencabut bulu ketiak. Kelapan, mencukur bulu ari-ari. Kesembilan, beristinja. Berkata perawi, beristinja ini membersihkan kemaluan bila mengeluarkan najis. Kemudian perawi menyatakan, saya lupa pula yang ke-10, rasanya ialah al-madmadah, berkumur-kumur. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersabda bahawa Rasulullah SAW bersabda, berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebahagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu, bersuci itu sebahagian daripada iman. Kebersihan merupakan sebahagian daripada iman, sama ada bersih pada diri, pada pakaian, pada tempat persekitaran. Diri perlu dibersihkan supaya sentiasa sihat dan kelihatan rapi pada pandangan. Begitu juga pakaian, tempat persekitaran juga perlu dibersihkan, kerana kebersihan itu sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan tuntutan agama. Di agama kita Islam ni agama fitrah, sesuai dengan kehendak manusia. Manusia suka pada bersih, dan kita benci kepada kekotoran. Kita mahu kepada kebersihan, kekemasan. Nabi SAW, kalau kita tengok hadis ini, seorang yang bersih, menggosok gigi. Bila gigi tak gosok, bercakap dengan orang, mengeluarkan bau, gigi kita rosak. Begitu juga mengandam misai, mencukur bulu ari-ari, membiarkan janggut, membersihkan hidung. Tak adalah selekeh je. Jadi Islam ni image dia kemas, bersih. Image orang Islam ni mesti bersih, kemas. Bukan berkarat. Hidung dibersihkan, telinga kadang-kadang ada tai telinga keluar. Ini orang Islam dia kena bersih. Sebab itu bila wudu kita basuh telinga, sunat. Walaupun tak wajib ketika berwuduk cuci telinga, tapi kita buat. Jadi benda-benda ni kita kena jadikan amalannya. Apatah lagi ketika
tersebarnya wabak yang pelbagai ni, kalau orang jaga kebersihan, insya-Allah tak ada masalah. Istinsyaq umpamanya, dia selalu istinsyaq. Kuman-kuman apa juga jenis kuman COVID-19 ke apa juga, bila kita bersihkan diri kita, cuci tangan kan, kita pakai hand sanitizer, pakai basuh tangan kita, kalau kita basuh tangan bersih-bersih cukup dah. InsyaAllah selamat kita. Biasakan diri kita dengan dalam keadaan berwudu, InsyaAllah selamat kita, dapat terhindar daripada kuman-kuman. Hadis ke-41, an Abil Hanzaliyyati radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahhush. Masya-Allah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Daripada Ibnu Hanzaliyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara-saudara kamu, oleh itu perbaikilah kenderaan kamu dan rapikanlah pakaian kamu, sehingga kamu sekalian seakan-akan tahi lalat yang di tempat tumpuan pandangan di antara manusia. Allah tidak suka kepada yang keji dan juga tidak suka kepada sesuatu yang dijadikan keji. Nabi kata, Nabi dengan para sahabat ni nak sampai dah ke destinasi. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, kita nak sampai dah ni. Nak sampai dah ni. Tu saudara mara kita, sahabat handai kita. Lalu Nabi kata apa? Fa aslihu rihalakum, betul-betulkan kenderaan ni. Kemas-kemaskan kereta ni. Motosikal ke, kereta ke, basikal ke. Maknanya betulkan unta, kuda kita ni. Bersihkan. Yang comot-comot ni betulkan. Perelokkan, perbaikilah kenderaan kamu. Begitu sekali. Perelokkanlah kenderaan kamu. Kita nak tiba dah ni, kawan-kawan kita, saudara mara kita nak jumpa kita ni. Maknanya kemas. Wa aslihu libasakum, perbaikilah pakaian kamu. Nak sampai dah ni, rumah saudara kita, sahabat kita, pakai pakaian elok-elok. Ni Nabi pesan pada sahabat-sahabat, hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas, sehinggalah kamu menjadi seperti tai lalat. Yang ni apa maksud tai lalat ni? Syamah ni maknanya tumpuan pandangan orang. Oh, dia ni kemas, oh dia ni elok. Maknanya tanggapan orang pada kita ni tanggapan yang baik. Memang first impression ni tuan-tuan sangat penting. Akan menjadi ukuran sampai bila-bila. Mula-mula kita nampak orang tu apa? Peramah. Jadi kita akan ingat sampai mati, oh dia ni, dia bagus orang ni, peramah. Tapi kalau mula-mula kita pertontonkan wajah kita selekeh, comot, muka yang masam, apa kan jadi? Dia akan baca kita, dia akan tanggapi kita sampailah bila-bila bahawa kita ni jenis selekeh, comot, muka masam. Ini masalahnya manusia ni. Dia terlalu ambil berat tentang tanggapan permulaan, first impression. Sebab tu kita kena jaga first impression kita dengan orang. Nabi SAW bila nak jumpa, kita nak sampai dah ni, fa aslihu rihalakum, perelokkanlah kenderaan. Tunjuk kenderaan ni kena rapi, kena kemas. Wa aslihu libasakum, perbetulkan pakaian kamu ni. Jangan pakai kopiah elok-elok, pakai serban elok-elok, pakai jubah elok-elok. Jangan butang tak ada, ni terbuka dada, lepas tu biar macam ni. Ada beza tak tuan-tuan? Kau saya pakai macam ni, beza kan? Tu kena pakai elok-elok. Beza sangat, ya tak? Kalau boleh juga, tak adalah masalah. Tapi
comotlah sikit. pakai kemas-kemas. Islam ni kena kemas, kena tertib, kena cantik, kena elok. Kemudian Nabi bersabda, tidak masuk syurga siapa yang ada di dalam hatinya sifat takbur walaupun sebesar zarah. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dia takbur itu? Sesungguhnya adakah seorang lelaki suka pakaian yang bagus, kasut yang bagus? Apakah demikian itu dianggap sebagai takbur? Ya wahai Rasulullah, kalau ada seorang lelaki thawbuhu hasanan, pakaiannya cantik, kasutnya cantik, adakah orang ni dikatakan takbur? Nabi kata, bukan demikian. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan. Takbur bukan yang itu, bukan pakai cantik itu takbur. Sedangkan itu adalah dituntut oleh agama. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik, suka pada kecantikan. Allah Ta'ala itu indah, suka pada keindahan. Jadi pakailah yang elok, yang kemas, yang bersih. Kalau kita tengok ada orang agama tapi comot, tapi kotor, tapi busuk, itu bukan image Islam. Nabi SAW pakai minyak wangi yang harum, sehingga kan satu jarak yang jauh pun tercium bau haruman Nabi SAW. Kita macam mana? Nabi bawa sikat dalam pakaian baginda, dalam poket ada sikat. Sisirkan rambut baginda, memakai haruman, memakai pakaian kemas. Sesungguhnya Allah indah, suka pada keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Takbur bukan pakai baju elok, pakai kasut elok, bukan takbur. Al-kibru, kata Nabi, takbur sebenarnya ialah dia batarul haqqi wa ghamtun nas. Takbur ialah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Itu dia takbur. Takbur apa dia? Menolak kebenaran. Tahu dah benda ni betul, tapi tolak, tak nak terima. Pasal apa? Pasal ego dia, pasal dia dah terlanjur, jadi dia tetap juga menegakkan benar yang basah. Ini panggil orang Melayu lah. Ini dia takbur. Takbur ni apa dia? Menolak kebenaran. Kalau kita tahu benda ni betul, tetap juga kita kena terima. Kena terima. Nabi SAW suruh kita dengar cakap kebaikan yang sampai pada kita, walaupun daripada hamba Abdi Habsyi yang rambutnya macam kismis, kata Nabi, rambut berpintai-pintai bulat-bulat tu. Dia cakap benda betul, kena terima. Dan takbur juga ialah bila menipu manusia, menghina manusia juga takbur. Hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat ainah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Lelaki yang dirayu oleh perempuan jelita untuk mengerjakan zina, lalu ia berkata, aku takut akan Allah. Dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, yakni menyembunyikan sedekah. Dan seorang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian sehingga mengalirkan air matanya. Ini dia 7 golongan yang akan dinaungkan oleh Allah Ta'ala. Hari yang tidak ada naungan melainkan
naungan istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada naungan lain, naungan yang cukup istimewa. Naungan pada hari akhirat ni bukannya macam naungan di dunia ni. Kita duduk dalam pondok gazebo tu, kita dah rasa seronok kan, redup. Itu di dunia. Kalau kita pergi Mekah, kita keluar masjid kan, dalam panas, masuk dalam kedai mai kan, atau kedai aiskrim ke, lega rasakan, dapat pula aiskrim. Masuk kedai mai, tengok pula mai kan, airconnya sejuk, airconnya tengok pula mai kan, lega rasa. Terutama orang perempuan lah, dia tengok mai, itu naungan dunia. Naungan akhirat ni jauh sekali bandingan kehebatannya. Pemeliharaan Allah, kemudahan, kesenangan, kebahagiaan yang akan diberikan hanya kepada 7 golongan ini. Tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada 7 golongan yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.